Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah karya yang datangnya daripada Mat P. Kisah yang bertajuk Tunggu Aku. Aku, Tiara dan Aira bersahabat baik. Kami satu universiti, tetapi aku berbeza kursus dengan mereka. Aku dalam bidang kejuruteraan dan mereka pula dalam bidang pengurusan perniagaan. Pada mulanya, aku mengenali Aira dan memandangkan mereka berdua sahabat baik. Kami kerap keluar bertiga. Lalu, aku jatuh cinta pada Tiara. Aku tertarik akan senyuman manisnya, membuatkan aku selalu terbayang pada dirinya. Gelagatnya dan kerenahnya membuat aku jatuh hati, walaupun kami sebenarnya berbeza. Dia periang dan sedikit kasar, membuatkan aku sering dibuli. Aku pula jenis pendiam. Namun, itu yang membuatkan aku tertarik dan suka pada Tiara. Aku akhirnya meluahkan perasaanku pada Tiara. Ketika itu, kami pulang dari hospital melawat Aira yang terlibat dalam kemalangan motosikal. Jadi, aku mengambil kesempatan itu untuk meluahkan perasaan. Berdebar-debar perasaanku ketika itu. Bimbang cintaku ditolak dan menjadi bahan ejekan Tiara. Maklumlah, aku sering dibuli olehnya. Dalam perjalanan balik ke kolej kediaman masing-masing, aku cuba memberanikan diri untuk meluahkan perasaanku. Berpeluh aku dibuatnya. Namun, ku gagahi demi perasaan cintaku padanya. Alangkah lega dan gembiranya aku apabila cintaku berbalas. Kami tertawa bersama-sama. Namun, kami rahsiakan pada Aira demi menjaga keutuhan persahabatan kami bertiga. Kami bertiga berkawan seperti biasa. Selalu keluar bertiga, macam selalu. Jarang-jarang sekali aku akan keluar berdua berjanji temu dengan Tiara. Bukan kami tidak mahu Aira tahu. Cuma kami bimbang dia berasa tidak selesa berada di antara kami. Jadi, sebab itulah kami mengambil keputusan untuk merahsiakannya. Sehinggalah kami tamat belajar dan bekerja. 2 tahun kemudian, aku menikahi Tiara. Majlis disambut dengan begitu meriah sekali, memandangkan kami berdua daripada keluarga yang sangat besar. Alangkah bahagianya aku menikahi wanita yang kucintai. Majlis sebelah aku di Melaka, sebelah Tiara pula di Pasir Mas, Kelantan. Pertama kali aku mencuba budu ketika aku di sana. Terus aku jatuh cinta. Keluarga Tiara semuanya peramah dan baik. Jadi, aku tidak berasa kekok lah.
Namun, kebahagiaan kami tidak lengkap kerana Aira tidak hadir pada hari majlis kami. Dia beralasan ada hal yang mustahak perlu diselesaikan. Kami cuba faham, tapi sejujurnya kami berasa ralat bila kawan baik kami tiada di hari bahagia itu. Di awal pernikahan aku dengan Tiara tersangatlah bahagia. Walaupun kami sibuk dengan kerja masing-masing, tetap kami cuba sebaik mungkin untuk meluangkan masa bersama. Tapi sayang, tidak lama kemudian, rumah tangga kami menerima pelbagai ujian. Kebahagiaan dan keharmonian kian menghilang. Satu demi satu, ujian muncul dan akhirnya kami terpisah. Walaupun kami berdua masih saling menyayangi. Kami tidak lagi bersama. Aku reda akan ketentuan ilahi. Aku berharap Tiara juga begitu. Reda akan qada dan qadar Tuhan. Tiada apa yang berlaku kecuali dengan izinnya. Namun, aku tetap mengawasi dan melihat Tiara dari jauh. Aku masih sayangkan Tiara. Aku sebenarnya masih mahu berada di sampingnya, hidup bersamanya, cipta detik-detik indah bersama dan menimang cahaya mata. Tanda cinta dan kasih sayang kami berdua. Namun, semua itu hanya tinggal impian. Setelah kami terpisah, aku selalu melihat Tiara selalu bersedih. Badannya makin menyusut dan tidak terurus. Angkara santau yang dihantar untuk kami sejak aku masih bersamanya. Aku tahu siapa dalang di sebaliknya, dan aku berharap semoga dia bertaubat dan menghentikan semua itu. Tidak sanggup lagi aku melihat Tiara hidup menderita, mengharungi segala yang dihadapinya semua itu. Pada mulanya dulu, hubungan kami tiba-tiba menjadi dingin. Terasa rumah kami berbahang panas. Tidak selesa tinggal di rumah sendiri. Apatah lagi kami kerap bertengkar kerana hal yang remeh-temeh. Kebahagiaan dan kemesraan kian luntur. Kesangsian merasuk jiwa. Hatiku sentiasa menjadi tidak tenang. Aku mula menaruh syak wasangka yang Tiara ada hubungan dengan lelaki lain. Entah kenapa perasaan itu muncul dengan tiba-tiba. Sedangkan sebelum ini, aku sangat percaya pada isteriku itu. Tiara mula mengadu pada aku. Dia ternampak kelibat sesuatu di rumah. Pada mulanya, dia tidak percaya dan menganggapnya hanya mainan perasaan. Namun, setelah berkali-kali melihat penampakan demi penampakan, dia mula percaya. Hatinya mula runsing. Pernah sekali, ketika larut malam, dia bangun untuk minum air. Ketika dia berada di dapur, tiba-tiba satu lembaga datang melintas di hadapannya, lalu terlepas gelas dari genggamannya. Keesokannya diceritakan padaku, namun aku tidak mempercayainya. Pada aku,
Itu hanyalah rekaan Tiara semata-mata. Maklumlah ketika itu hubungan kami dingin. Dia juga sering mengadu sakit kepala. Namun, tidak aku endahkan. Bila dia ke hospital untuk mendapatkan pemeriksaan, dia disahkan sihat. Itu membuatkan aku tidak lagi percaya pada percakapannya. Tidak lama kemudian, dia mengadu lagi. Dia sering terdengar bisikan-bisikan memanggil namanya diiringi sakit kepala yang agak kuat. Apabila dia hendak beribadah seperti solat dan lain-lain, dia akan berasa mengantuk dan terus tertidur. Badannya juga makin menyusut. Tidurnya sering terganggu dengan mimpi-mimpi ngeri. Memandangkan hasil pemeriksaan di hospital negatif, rakan tempat kerjanya menyarankan untuk dia berikhtiar dengan perubatan Islam. Setelah diruqyah, Tiara didapati menjadi mangsa santau. Santau yang dihantar oleh seseorang yang dikenali. Namun, keadaan Tiara makin melarat. Dia tidak lagi bermaya. Mukanya pucat dan suram. Aku juga turut menerima gangguan. Menurut ustaz yang merawat, ia dipanggil sihir pemisah. Ia dihantar secara berterusan supaya rumah tangga kami porak-peranda. Apabila tidur bersama, kerap kali aku dihalau keluar oleh Tiara. Bau badan aku busuk katanya. Padahal aku baru saja mandi. Semakin lama, hubungan kami semakin dingin. Ada satu ketika, perasaan sayang datang membuak-buak. Dan apabila kami mahu bersama, tiba-tiba timbul perasaan benci. Pernah satu ketika, aku lihat wajah Tiara tiba-tiba menjadi hitam legam. Terus hilang selera aku. Sehinggalah pada satu hari yang tidak dapat dilupakan. Akhirnya, kami terpisah. Tidak lagi bersama dan membawa haluan masing-masing. Aku tahu Tiara sedih. Tapi, apakan daya sebagai manusia biasa. Hanya mampu redha dengan qada dan qadar Allah. Sesungguhnya, aku masih ingin bersamamu, wahai isteriku. Tuhan, aku meminta kepadamu, lindungilah pemaisuriku. Aku sungguh menyayanginya. Keadaan menjadi lebih sedih lagi apabila kami setelah berpisah, Tiara didapati hamil. Kami bakal mendapat cahaya mata. Tetapi sayang, semua itu tidak berkekal lama. Tiara keguguran setelah itu. Bagai jatuh ditimpa tangga. Hidup Tiara bertambah tertekan. Aku selalu mendoakan supaya dia tetap bertabah. Perjalanan sunyi engkau tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Tiara pulang ke kampung, tinggal bersama orang tuanya. Keadaannya ketika itu semakin parah. Setelah mendapati daripada pemeriksaan doktor, didapati organ dalamannya rosak teruk. Tulang-tulangnya sudah mereput. Kesan daripada santau
yang dihantar padanya. Bukan dari orang lain. Sahabat baik kami sendiri. Satu malam, Tiara muntah darah. Setelah para doktor dan jururawat berhempas pulas untuk menyelamatkannya, tapi gagal. Tiara menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suasana sedih dan pilu menyelubungi di hari pengemudiannya. Namun aku hanya memandang dari jauh. Tiba-tiba, bahuku disentuh dari belakang. Abang, sayang dah datang. Terima kasih kerana menunggu sayang. Kami berpelukan. Hidup kami sengsara di dunia. Semoga kami dapat bersama dengan bahagia di syurga. Aku meninggal lebih awal daripada Tiara kerana kemalangan jalan raya akibat terkejut pada suatu lembaga yang berada di sisiku ketika aku memandu. Pada Aira, semoga kamu bertaubat dan menyedari kesilapanmu. Kami memaafkan kamu. Kami sayang kamu, wahai sahabat. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No.